saya macam dekat Twitter lah terutamanya, sebab saya banyak guna Twitter kan. Kadang-kadang ada orang yang macam ni contoh orang bisnes lah, dia cakap macam ni, zikir tasbih murah rezeki untuk yang buat bisnes. Amalkanlah doa ini tiap-tiap kali after solat, sumpah korang akan dapat rasa perubahan. So dia amalkan hari-hari, season naik macam tu. Satu yang second pula, guys, I wanna share something. Amalkan baca surah Yusuf ayat 4 dan surah Toha ayat 39 after solat sebanyak 3 kali. You akan rasa dikasihi oleh orang-orang sekeliling you and it makes your face glow as well, insyaAllah. And I've been practicing for 3 months. So soalan saya, benda macam ni memang Nabi dah pernah buat dulu ataupun benda ni diada-adakan saja oleh masyarakat kita? Terima kasih kepada soalan tadilah. Kita tengok sekarang ni banyaklah yang dikatakan amalan-amalan yang digalakkan untuk kita membaca lah kan, ya, terutama dalam media sosial lah. Apabila baca yang ni akan dapat yang ni, ya, contohnya ya macam yang tadi yang Fatin sebut tadi pun, ya, misal katanya membaca surah Yusuf, surah Toha akan dikasihi, ya. Sebenarnya apabila kita membaca ayat Al-Quran ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah dapat menenangkan jiwa kita lah kan. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan tenang. Kan? Bila hati kita tenang ni maksud dia ialah ketenangan yang kita dapat daripada jiwa kita dan hati kita. Ya, dan apabila kita baca itu adalah baca secara berterusan, ya, dan begitulah yang kita katakan, kita tidak mengharapkan apa-apalah yang katakan yang dikatakan dikasihi oleh orang ke contohnya, tetapi dia akan datang dengan sendiri sebenarnya. Dia akan datang dengan sendiri. Dan bagaimana ada kisah ya yang menyebutkan bahawa Saidina Umar ya radhiyallahu anhu, dia pernah berjumpa dengan seorang orang kafir lah. Ya, jadi bagaimana orang kafir tadi bertanya kepada dia, wahai Umar, ke mana kamu nak pergi? Dia kata, aku nak pergi jumpa dengan Muhammad, aku nak cantah kepala dia sebab dia membawa satu ajaran yang mengganggu agama nenek moyang kita. Dia kata gitu kan. Lalu kata orang kafir tadi, daripada kamu pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad, ya, baik kamu pergi ke rumah adik kamu Fatimah. Adik kamu Fatimah ya telah masuk Islam. Jadi waktu tu Umar bin Al-Khattab ni dia pergi, cerita ni ialah sebelum Umar ni masuk Islam. Jadi bagaimana Umar ni dia pergi ke rumah adik dia, ketika mana pergi rumah adik dia, dia dengar ya adik dia membaca Al-Quran. Jadi Umar ni sangat marah dalam hati dia, lalu dia mengetuk pintu dengan kuat. Ya, lalu adik dia buka dan adik dia telah menyembunyikan mushaf ataupun kita kata tulisan Quran tu di belakang dia. Lalu Umar ni bertanya, apa yang ada di belakang kamu? Ya, lalu adik dia kata, ini adalah ayat Quran yang aku baca. Lalu Umar ni disuruh adik dia baca. Sebelum tu dia tampar adik dia kan. Dia marah sangat pada adik dia. Lalu adik dia membaca surah Toha ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sesudah adik dia baca surah Toha tu, apa yang berlaku ialah Umar ni terus tanya kepada adik dia, di mana Muhammad? Adik dia dengan menggeletarnya, dengan keadaan takutnya, bagi tahu kepada Umar bahawa Nabi Muhammad berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, lalu bagaimana Umar tadi dia terus pergi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dan mengetuk dengan kuat. Ketika itu para sahabat sedang belajar Islam ya dengan Nabi SAW. Lalu apabila mereka bagi tahu kepada Nabi bahawa Umar ini datang dengan keadaan yang sangat garang, lalu Rasulullah kata, kamu buka pintu. Ya, sekiranya Umar datang dengan niat yang baik, kita akan terima dia. Tapi sekiranya Umar datang dengan niat yang tak baik, pedang yang ada di tangan dia akan mencatas kepala dia. Kan menunjukkan di sini Nabi sangat beranilah. Kan? Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa Rasulullah dia pernah mendoakan satu di antara dua Umar. Pertama ialah Umar bin Al-Khattab, yang kedua ialah Amr bin Hisham. Tak lain tak bukan ialah Abu Jahal. Kan? Lalu bila dibuka saja pintu, Umar ni terus dia meluru ke depan Nabi dan dia memegang lutut Nabi SAW. Dan pada waktu itu dia kata, ajarkan aku kalimah syahadah. Para sahabat yang sangat takut pada ketika itu pun menyahut dengan perkataan Allahu Akbar. Seronok sangat mereka apabila Umar bin Al-Khattab ni masuk dalam Islam. Jadi rentetan cerita ni adalah apabila adiknya membaca surah Toha ayat 1 sampai ayat 5, Allah telah membuka dan melembutkan hati Umar bin Al-Khattab.
Jadi daripada kisah ini mungkinlah ya kita kata diambilkan ya bahawa membaca surah Toha ini menjadikan seorang itu amat dikasihi, ya, maknanya melembutkan hati seseorang. Jadi ya kalau kita tengok ya Al-Quran ini merupakan syifa lah, merupakan syifa. Jadinya apabila kita membaca Al-Quran, banyaklah kelebihan-kelebihan yang kita dapat selain daripada perniagaan kita maju ke contohnya kan. Jadi Al-Quran ini bukan sekadar kita nak letakkan di dinding rumah kita nak amalkan pada lidah kita. Dan ada juga ya bagaimana meletakkan surah Yasin ataupun kita kata ayatul kursi di rumah, kan? Maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kan? Jadi kalau ayatul kursi itu hanya diletak di dinding sahaja, tapi tuan punya rumah tak mengamalkan ayatul kursi, rumah itu tetap juga dimasuki oleh syaitan. Jadi yang kita nak ialah Al-Quran itu berada dalam jiwa kita dan berada di lidah kita. Kita selalu membacanya. Maka akan dapatlah fadilat-fadilat yang tertentu. Jadi bagi saya kemungkinan orang yang menyarankan ya supaya kita membaca surah-surah tertentu ini supaya kita dikasihi, perniagaan kita maju, mungkin dia telah mengamalkan perkara tersebutlah. Kita secara positif lah kan, kita positif dan kita anggap bahawa mungkin amalan tadi menjadikan perniagaan dia lebih sistematik, lebih maju ya, lebih beruntung lah, contohnya kan. Jadi kalaulah contohnya apabila kita menyarankan untuk membacanya dan kita tidak membuatnya atau melakukannya, itu merupakan perkara yang sia-sia lah bagi diri kita. Itu pandangan saya lah. Ya, dalam sudut apabila kita membaca Twitter ni contohnya, saranan-saranan untuk kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini selagi mana dia tidak bercanggah dengan syarak, boleh kita amalkan. Ya, wallahu a'lam bissawab.